Tuan-tuan, sidang perwakilan yang dikasihi dirahmati Allah sekalian. Nama saya Azhar bin Ahmad. Mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak. Datang daripada Berwas. Saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sarani bin Mohamad, Menteri Besar Perak, kerana mengizinkan saya menjadi jurucakap UMNO Negeri Perak bagi tahun ini. Sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, kami sebelum bergerak ke Johor dahulu untuk menghadapi pilihan raya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah memanggil kami, semua ketua-ketua UMNO bahagian negeri Perak, memberitahu kami kita berhasrat pergi ke Johor ini dengan membawa 07. Tetapi kita bawa balik ke negeri Perak 70, tuan-tuan dan puan-puan. Kemenangan bagi negeri Perak. Bukan 7-0 kita menang, tetapi akhirnya kita menang 5-2. Yang paling manis, tuan-tuan dan puan-puan, kita menang di Bekuk. Kebetulan saya menjadi penyelaras di situ. Lagi manis lagi, tuan-tuan dan puan-puan, Perak juga menang di Melaka. Kawasan yang kita menangi ialah kawasan Paya Rumput, dimenangi semula oleh Barisan Nasional. Tan Sri Pengurusi Tetap mengamati ucapan Datuk Seri Presiden semalam. Berkisar kepada kehidupan berkasih sayang. Tidak lain daripada itu. Hatta saya mendengar satu ucapannya ialah, biar kami jaga parti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, menjaga kerajaan. Saya teringat ini di sebuah negara tetangga kita, di negara seberang, di antara Jokowi dan Ibu Megawati. Ibu Megawati menguruskan PDIP, manakala Bapa Jokowi menguruskan hal ehwal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hebat, tuan-tuan. Peperangan mereka hebat bagi menentukan presiden, memilih presiden Indonesia. Prabowo dan Jokowi berperang, ibarat berperang, bertempur dan berperang. Tetapi dalam menentukan negara bangsa, dalam menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka bersatu. Prabowo yang suatu masa dulu kepala Kompasius. Kepala Kompasius ini, tuan-tuan dan puan, adalah kepala tentera elitis di zaman Pak Soeharto. Akhirnya Pak Jokowi offer kepada Prabowo, iaitu Menteri Pertahanan. Dengan senang hati, tuan-tuan dan puan-puan, Prabowo menerima jawatan Menhan ini, malah menyebut, demi kesatuan Republik Indonesia, kita tolak semua pandangan, kita satu pandangan atas nama Negara Republik Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu jugalah dengan UMNO ini. Wisdom kebijaksanaan Presiden Tan Sri Pengurusi Tetap, Bhinneka Tunggal Ika. Lagi saya cerita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Wisdom Presiden, wisdom naib presiden, wisdom ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, wisdom sayap-sayap UMNO. Kebijaksanaan, dengan kebijaksanaan ini dengan tidak disangka-sangka. Siapa sangka, tuan-tuan? Tidak siapa sangka pun. Dalam 22 bulan, memangnya takdir Allah Subhanahu wa taala ini tak dapat lari. Karena semua urusan kehidupan kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Dr. Socrates, sarjana politik, menyebut, politik ini bagaimana kita menguruskan sebuah kehidupan.
Politik ini bagaimana kita menguruskan negara bangsa kita. Secepis dalam bahasa klasik ini disebut politik ini kita menguruskan sebuah kehidupan. Sebahagian daripada UMNO ini yang di atas ini telah menguruskan sebuah kehidupan sehingga UMNO yang dahulunya penganalisis, komentar-komentar, pensyarah-pensyarah universiti, teknokrat, ketika UMNO kalah pada 2018, komen-komen mereka tidak satu pun yang akan menyebut UMNO akan kembali di persada kepimpinan negara. Tetapi hari ini tuan-tuan, saya bawa dengan wisdom kebijaksanaan kepimpinan kita di atas, tiba-tiba Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini wisdom. Wisdom ini bermula daripada Presiden. Akhirnya menjalar kepada nikmat itu kepada kita semua. Kemenangan kita di Melaka, kemenangan kita di Johor adalah kebijaksanaan. Presiden dengan kebijaksanaannya, timbalan Presiden dengan kebijaksanaannya, Setiausaha Barisan Nasional dengan kebijaksanaannya, Majlis Tertinggi dengan kebijaksanaannya, Tok Mat dengan kebijaksanaannya, Tok Mat Pantun dengan kebijaksanaannya, timbalan Presiden dengan kebijaksanaannya. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, strategi-strategi ini digarap dengan underground. Pemikir hanya boleh buat strategi. Teori hanya bercakap tentang strategi. Tetapi ialah JR, jentera-jentera di bawah inilah yang menentukan kemenangan. Selain daripada pemikir-pemikir yang di atas saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan. The real battle on the ground adalah di depan-depan saya ini. Tuan-tuanlah hero sehingga memenangkan dua pilihan raya negeri, Melaka dan negeri Johor Darul Takzim. Pilihan raya. Tan Sri pun tetap. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Setuju tak setuju tuan-tuan? Slow. Setuju tak setuju tuan-tuan? No Anwar, no Bersatu, no kita masuk Solo. Kita masuk Solo pasal kita nak jadi dominan. Dominan. Mana-mana bangsa, mana-mana parti yang tidak menjadi dominan dalam sesebuah negara itu, tidak ada kestabilan, Tok Jo kata. Tidak ada kestabilan. Untuk ada kestabilan negara ini, dalam politik Malaysia ini, mau tak mau, UMNO mesti menjadi dominan dalam pemerintahan negara kita ini. Ini tentu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang perwakilan, orang menyebut, nak pilihan raya, nak pilihan raya, nak pilihan raya, Datuk Mai. Tak apalah, kita kena buat pilihan raya. Pilihan raya ni macam hukum mati. Qaulun nafsi zaiqatul maut. Sampai masa, mesti mati. Pilihan raya juga sampai masa mesti kena buat pilihan raya. Pilihan raya inilah ibu segala perperangan dalam politik. Ibu segala peperangan dalam politik yang mendapat kuasa ialah pilihan raya. Datuk Jalal tengok saya. Nak masuk berperang ni, Datuk Perdana Menteri, kita mesti bersedia. Bukan boleh cakap saja. Bukan boleh sorak-sorai saja. Bukan boleh menggelupur saja. Tidak boleh. Seperti mana Tok Mat sebut, langkah kita jangan ditahu dia orang. Kalau langkah tu dia orang, buat apa kita nak hadap pilihan orang tahu langkah kita? Mesti berstrategi. Strategi itu mesti ada kerahsiaan. Kalau tak ada rahsia, aku nak pitikam hang esok, aku bagi tahu, orang tahu, orang bersedia. Jadi mesti ada strategi dan rahsia. Nak masuk pilihan raya dalam pertempuran yang amat besar ni, kita mesti siap siaga. Kita sebut, kita tak menyerahkan balik mandat ini kepada rakyat. Yes. Tapi kita juga masa yang sama kita kena ingat, adakah rakyat akan bagi balik kepada kita? Kita sebut, kita bercakap dengan penuh keberanian, keseronokan. Nak pilihan raya. Sebagai parti UMNO di Johor kita sebut,
UMNO bukan sebuah parti yang tamak. Benar, kita tidak tamak. Malahan kita dapat Perdana Menteri ini bukan kerana ketamakan kita, kerana kebobrokan mereka. Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Lee Kuan Yew, Mak Sabu jatuh bukan kerana rakyat menolak mereka sementara 22 bulan itu, tidak. Tetapi adalah kerana kesatuan mereka telah hancur. Apabila Tun Mahathir tidak percaya kepada Anwar, Anwar tidak percaya kepada Mahathir, Mak Sabu tidak percaya kepada AA, tidak percaya kepada B, mereka gagal melaksanakan manifesto. Apabila mereka gagal melaksanakan manifesto, itulah punca kegagalan mereka. Bayangkan Tan Sri pengurusi tetap, kalau 22 bulan itu mereka laksanakan dulu satu saja, Tan Sri, menghapuskan PTN. Yang kedua, mereka hapuskan tol setengah. Yang ketiga, sebelum ayam berkokok, minyak turun. Barangkali Datuk Ismail Sabri tak ada di pentas hari ini. Tetapi kerana perpecahan mereka itulah 22 bulan semena-mena mereka jatuh sendiri, dan wisdom pemimpin UMNO dan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk Seri Ismail Sabri, UMNO hari ini menjadi sebahagian dan menguasai kerajaan Barisan Nasional. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, institusi presiden mesti dihormati, mesti dijagai. Kita hormat Datuk Seri Zahid bukan atas nama Datuk Seri Zahid Hamidi, bukan atas nama Datuk Zahid Hamidi sebagai pribadi, tidak. Tetapi kita menghormati Datuk Presiden kita adalah sebagai Presiden kerana kita menghormati institusi Presiden UMNO yang kita kasihi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga menghormati yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri, bukan atas namanya Ismail Sabri. Ismail Sabri tidak ada apa-apa, esok dia boleh pergi. Tetapi dia menanggung satu amanah yang besar. Atas batu gemalanya terletak Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia itulah nak dihormati, bukan Ismail Sabri. Kebetulan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, kita hormatlah dia sebagai Perdana Menteri waktu beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Batu gemala. Sebelum saya nak pergi terus, tuan-tuan, Tan Sri pengurusi tetap, saya ingin sampaikan satu pesanan kepada yang saya kasihi Datuk Seri Agong. Saya minta nak kena sampai ini juga kepada Datuk Seri Presiden juga yang saya kasihi. Ada dua manusia. Satu manusia datangnya daripada Tanjung Malim. Satu manusia yang datang daripada Bukit Gantang. Orang Bukit Gantang tahu, orang Tanjung Malim tahu. Yang satu ketika dahulu sebelum ini menentang UMNO sangat kuat, mencerca pemimpin UMNO sangat-sangat luar biasa. Menjadi ahli bersatu. Di zaman Dr. Zamri menjadi menteri besar, apa dia tak buat ke Dr. Zamri? Zaman Datuk Sarani menjadi menteri besar, apa dia buat kat Datuk Sarani? Tapi Datuk Seri Sesar Agong, macam mana Tan Sri, dia boleh masuk dalam Dewan? Noh hak mai jauh-jauh daripada Pantai Remeh, Beruai, Pangkok, semua duduk di luar. Tapi dua orang ni, Tan Sri Pengurusi, boleh masuk VVIP lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Mana boleh macam ni? Mana ada keselamatan? Mana ada integriti, tuan-tuan dan puan-puan? No, makcik-makcik kita daripada jauh duduk di luar bersimpuh dan sebagainya. Mereka datang dengan lagaknya. Yang ni, Datuk Sarani boleh konform, Datuk Zamri boleh konform. Heran kita. Jadi saya nak Tan Sri Pengurusi tetap,